Assalamualaikum, dah bertemu lagi kita dalam channel ini. Oh ya, kita masih lagi di dalam bab 2 tajuk kebangkitan nasionalisme. Sebelum itu, saya berharap dan berdoa agar korang semua masih berada dalam keadaan waras dengan kehidupan dan preparation menuju ke gerbang perkahwinan. Bukan, menuju ke gerbang Dewan Peperiksaan SPM. Hari ini saya akan sambung nota kita yang seterusnya yang bertajuk perkembangan idea nasionalisme di Barat. Okey. Harap boleh sebut dengan betul. Okey, nasionalisme. Umum dunia tahu dan saya harap anda juga akan tahu yang istilah nasionalisme ini terbit dari Barat. Okey, kita akan lihat petanya. Ini peta Barat. So di Barat, negara-negara yang terlibat di sini ialah Amerika, England dan Perancis. So anda kena sedar dalam satu hal yang mana istilah nasionalisme di Barat muncul kerana rakyat mereka menentang pemerintahan beraja yang agak kejam, zalim dan suka menindas rakyat. Jadi perkara ini berlaku di England yang kita sebut sebagai revolusi keagungan dan di Perancis kita sebut sebagai revolusi Perancis. Manakala di Amerika bukan disebabkan oleh raja tetapi disebabkan oleh penjajahan. Jadi kita akan lihat pada hari ini bagaimanakah idea nasionalisme ini dapat berkembang. Dalam satu karya yang ditulis oleh John Locke, John Locke, yang bertajuk, ini susah nak sebut sikit Two Treatises of Government. Okay? Yang mana dia mempopularkan istilah raja berperlembagaan dan menolak konsep lama iaitu raja berkuasa mutlak. Kata John Locke lagi, sesebuah kerajaan patut diasaskan pada persetujuan antara pemerintah dan rakyat. Pemerintah, rakyat. Buat persetujuan ataupun membuat undang-undang yang mana dapat memenuhi hak asasi manusia. Begitu ceritanya. Di England, revolusi England ataupun revolusi keagungan ini berlaku ketika England dalam pemerintahan Raja James II. Di samping itu, Raja James II juga mempunyai Dewan Parlimen yang dianggotai oleh rakyat-rakyatnya sendiri. Dan mereka ni berkolaborasi lah. Malangnya, Raja James ini suka memerintah sesuka hati. Dan tidak ikut undang-undang, tak ikut Dewan Parlimen. Maknanya tidak mengikut rakyat. Tak bersatu. Kolaborasi ya, tapi tak bersatu hati. Maka, hal ini menyebabkan wakil-wakil rakyat dalam Dewan Parlimen tidak berpuas hati apabila Raja James II ni banyak melaksanakan perkara yang membelakangi Dewan Parlimen. Maka apa berlaku? Raja James II telah dipulaukan. Dan dalam sesi pemulauan ini oleh wakil-wakil rakyat berpakat pula dengan Mary II dan William of Orange. So, pakatan mereka ini benar-benar berjaya menyebabkan Raja James II tadi lari ke Perancis menyelamatkan dirilah. Kerana apa? Kerana wakil-wakil rakyat ini sudah mula menunjukkan sikap benci mereka. So apa yang berlaku? Raja James II yang lari tadi hilang tahta. Dalam masa yang sama, Mary II dan William of Orange take over pemerintahan di England dan semasa permulaan pemerintahan itu mereka melaksanakan pemerintahan berasaskan raja berperlembagaan. Maknanya raja berkuasa mutlak konsep sebelum ini telah
ditamatkan dan digantikan dengan konsep baru, raja berperlembagaan. Okey. So masa Raja James II, raja berkuasa mutlak. Tukar raja, buat raja berperlembagaan. Dan raja berperlembagaan ini satu konsep yang baru pada masa itu dan dianggap bersesuaian dengan kehendak mereka dan kehendak pada zaman itu. Dan kehendak pada hari ini. Nak buang raja, sayang. Sebab raja adalah satu legasi, satu warisan yang kita berikan tempat raja itu dalam satu kedudukan yang lebih istimewa sebenarnya, iaitu sebagai raja berperlembagaan. Raja juga, tapi mesti ikut peraturan. Baik, kita pergi yang kedua. Kita akan lihat Amerika dahulu. Okay? Kita lihat Amerika terlebih dahulu. Di Amerika, revolusi berlaku disebabkan oleh penjajahan British. Sebab pada masa itu, Amerika bukan lagi kuat seperti sekarang. Disebabkan oleh tindakan British tidak melindungi hak penduduk Amerika yang merupakan sebahagian daripada Empire British ketika itu, maka rakyat Amerika mula menentang Empire British ini. Terutama sekali, mereka menentang akta yang berkaitan dengan cukai. Seperti akta pelayaran, akta gula, akta stamp dan akta teh. Jika sebut pasal teh, ada satu kisah yang paling glamour pada masa itu berlaku adalah kes rakyat Amerika dia buang teh dari kapal British dekat pelabuhan. Dan peristiwa ini dikenali sebagai peristiwa jamuan teh Boston. Buang teh banyaklah. Okay. Baik, selain daripada cukai tersebut dan peristiwa itu, rakyat Amerika yang tak puas hati ini, mereka ugut Empire British, buat slogan, tiada cukai tanpa perwakilan. Kerana tiada wakil rakyat Amerika dalam Dewan Parlimen British yang boleh bantu menceritakan apa sahaja masalah rakyat Amerika kepada penjajah mereka ini. Dan masa itu juga, rakyat Amerika ada satu hero atau tyco yang berpengaruh lah. Namanya George Washington. Okay? George Washington. Mr. George ini, dia mengetuai Kongres, satu persatuan, dan mengisytiharkan perang terhadap British demi untuk memperjuangkan kemerdekaan Amerika. Dan Kongres yang merupakan grup-grup wakil rakyat Amerika ini telah meluluskan satu pengisytiharan kemerdekaan Amerika dan ia diketuai oleh Thomas Jefferson pada Julai 1776. Yang mana menegaskan sekiranya sesebuah kerajaan tidak dapat menjamin hak kehidupan, kebebasan dan kebahagiaan, maka menjadi hak penduduk untuk membentuk kerajaan baru. Jadi kalau pemerintah lama dah tak boleh nak buat, tak beri kepada kebahagiaan, maka mereka kena cari kerajaan baru yang boleh menjamin kebahagiaan. So revolusi berakhir yang mana British terpaksa mengakui kemerdekaan Amerika. Dan 13 buah tanah jajahan tadi telah diserahkan semula dan nama mereka bertukar menjadi Amerika Syarikat. Dan nama ini kekal sampai sekarang. Okay, baik, itu adalah di Amerika. Baik, seterusnya kita lihat revolusi Perancis. Di Perancis, keadaannya hampir sama dengan England, iaitu memiliki raja yang mempunyai perangai yang agak tidak baiklah. So, raja di Perancis ini namanya Raja Louis, yang mana agak zalim dan suka bertindak dengan menangkap ahli-ahli politik yang terdiri daripada rakyat Perancis sendiri. Dalam masa yang sama, raja ini dia suka mengenakan cukai dekat rakyat dalam jumlah yang agak banyak. Maka rakyat jadi tintang, marah dan tak puas hati.
Dalam masa yang sama, ada satu geng-geng yang bijak yang suka berfikir tentang idea nasionalisme. Antaranya adalah Jean-Jacques Rousseau dan Voltaire. So, apa yang mereka buat? Mereka cuba mempengaruhi rakyat dan ahli politik melalui karya yang bertajuk The Social Contract. Nak mudah faham adalah kedaulatan suara rakyat lebih penting daripada institusi raja dan birokrasi. Maka apa berlaku? Melingkuplah raja Louis tadi. Rakyat memberontak. Sebab mereka dah baca The Social Contract ni, apa yang rakyat patut dapat. Apa yang raja patut bagi sepatutnya. Jadi rakyat Perancis ini memberontak, mereka menggempur penjara Bastille, membebaskan tahanan politik dan menamatkan sistem pemerintahan beraja langsung dan terus diganti dengan sistem republik. Jadi, itu kisah di Perancis. Maka sampai di sini sajalah sembang sejarah kita pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi di lain masa. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar anda tidak akan terlepas info dan teknik-teknik sejarah. Jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.